Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terjaganya kita pada subuh pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan, moga-moga insya-Allah akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beramal soleh lillah, yang hanya semata-mata kerana Allah. Amal soleh yang insya-Allah yang akan menjadikan kita ini di kalangan orang-orang yang beriman. Keimanan dalam arti kata kita yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Quran, yakin juga dengan sunnah sirah, hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam fasa yang ketiga pada bulan Rabiul Akhir ini, insya-Allah, agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke alam syurga, dapat kita masuk ke dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pada hari yang ke-21 daripada bulan Rabiul Akhir ini akan dikabulkan, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dalam tengah sekalian, tuan imam, tuan muazzin, seluruh jawatan kuasa masjid yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Rahiqul Mahtum, titisan yang terakhir dari sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam pengajian yang lalu kita telah membicarakan beberapa perkara berkaitan dengan orang-orang Arab Jahiliyah, yang mana selepas daripada itu juga kita telah berbicara bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Allah Ismail yang telah pun diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Dan inilah perkara yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau datuknya Nabi Ismail, kalau moyangnya Nabi Ibrahim berhijrah, asal duduk di Palestin. Nabi Ibrahim bersama dengan isteri yang pertama yang namanya Sarah tinggalnya di Palestin. Yang hari ini imam kita bacakan kunut nazilah untuk melindungi kita, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin. Dan itulah yang diikuti oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi juga berhijrah. Yang Nabi berhijrah daripada Mekah sampailah ke Madinah. Hijrah itu dilakukan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sebabnya ialah mengikut sunnah datuknya. Antara sebabnya ialah mengikut sunnah moyangnya. Kalau kita lihat dalam muka surat yang ke-63, kalau kita melihat kepada nasab keluarganya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, sampai nombor 20 akan sampai pada moyang Nabi yang bernama Adnan. Sampai nombor 39 akan sampai kepada Ismail, sampai nombor 40 akan sampai pada Ibrahim. Inilah keturunan Nabi Rasulullah, daripada susur galur Nabi Ismail, daripada susur galur Nabi Ibrahim. Sebab itu, tuan-tuan, antara sunnah Nabi Ismail, antara sunnah Nabi Ibrahim ini diikuti oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Antaranya ialah berhijrah.
Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat semua nabi-nabi, semua rasul-rasul ini mempunyai susur galur yang sama, mempunyai cara hidup yang lebih kurang sama, membawa perjuangan yang memartabatkan akidah pada Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah akidah yang sama. Bermula zaman Nabi Adam sampailah pada zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Ini semuanya membawa akidah lillah yang hanya semata-mata kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada nabi-nabi yang membawa agama lain, tak ada. Tidak ada rasul-rasul yang membawa agama lain, tak ada. Semuanya membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya membawa agama yang berpaksikan kepada akidah lillah, akidah yang hanya semata-mata kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, kot mana pun, duduklah di mana pun, maka kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik duduk di Malaysia, baik kita pergi ke Mekah, baik kita pergi ke Madinah, baik kita pergi ke Amerika, baik kita duduk di England, baik kita duduk di Australia, baik kita duduk di benua yang lain, semuanya tempat adalah datang kuasanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan, kita berpegang pada hari ini, kita masih lagi beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai bila? Sampai pada hari akhir zaman nanti, bila turunnya Dajjal, bila datangnya Imam Mahdi, bila datangnya Nabi Isa, maka ketika itulah akhir zaman ataupun petunjuk yang paling besar sebelum datangnya Yaumul Qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Dan bila datang hari kiamat, ditiup sangkakala, maka ketika itu pintu taubat telah tertutup. Bila kita nak bertaubat? Sekarang yang kita perlu bertaubat. Sekarang yang kita perlu untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang yang perlu kita beramal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaranglah masanya untuk kita menambahkan pahala, untuk kita menambahkan amalan, supaya nanti esok kita mati di dalam alam kubur nanti, bila ditanya dengan persoalan-persoalan, maka mampu kita menjawab segala persoalan muka dan nakir itu, untuk kita selamat daripada alam kubur. Bila selamat daripada alam kubur, maka kebarang kalian untuk selamat di padang mahsyar juga akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pada mahsyar mataharinya sejengkal, peluh membuak-buak, menenggelamkan orang-orang yang buat maksiat, menenggelamkan orang-orang yang berbuat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu padang mahsyar, panas yang keterlaluan. Kita pagi ni, subuh ni, aircon pun pasang, kipas pun pasang. Tu subuh. Kalau zuhur kakak, tak tahulah saya. Penuh saya rasa ni, ada yang tak pasang aircon ni, ada yang pasang, ada yang tak pasang. Subuh pun rasa panas. Bayang di padang mahsyar, matahari sedekah. Kita matahari pun tak muncul lagi, tapi dah rasa panas. Kipas dah pasang, aircon dah pasang. Maka ini yang kita katakan, kalau kepanasan dunia ini pun kita tak mampu untuk hadap, bagaimana kepanasan di dalam alam padang mahsyar. Matahari yang hanya sejengkal,
daripada kepala. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, sebab itu bersiap sedia. Saya kena bersiap sedia. Tuan-tuan, puan-puan kena bersiap sedia untuk kita ini menghadapi alam pada mahsyar. Tak ada siapa boleh tolong di dalam alam pada mahsyar. Kita bagi tahulah ke suami, bang, nanti di pada mahsyar jenguk-jenguklah ya. Tak dan suami nak jenguk. Kita pun pesan, suami pula jenguk pada anak-anak, pesan pada anak-anak. Nanti di pada mahsyar carilah ayah ya. Tolong-tolonglah kalau ayah tak boleh nak jawab di pada mahsyar. Anak pun tak ada. Bagaimana satu kisah isteri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pandangan kata anak Nabi, ada pandangan kata Aisyah, ada pandangan kata Fatimah. Tak kiralah siapa pun, tuan-tuan. Bertanya tentang keadaan pada mahsyar bila mendengar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa di padang mahsyar nanti akan dibangkitkan daripada alam kubur masing-masing menuju ke padang mahsyar dalam keadaan tidak ada seurat benang pun. Tak pakai baju. Kain kafan dah cari. Puluh tahun dah mati, ratus tahun dah mati, kain kafan pun dah reput. Pakaian tak ada. Illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad Rasulullah yang bila dibangkitkan daripada alam kubur disarungkan dengan baju kebesaran yang dihaskan hanya untuk Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Khas. Sebab Nabi mendapat gelaran yang tidak ada pada orang lain. Nabi digelar dengan gelaran yang tidak ada pada orang lain. Gelaran, tuan-tuan, kalau di dunia ini orang panggil kita ayah, atuk, takat tu je lah. Kalau saya, anak-anak saya panggil saya Walid, tuan-tuan. Walid cakap Arab, maknanya sama je, ayah, abah, tuan-tuan, apa. Tuan-tuan, kita hanya ada gelaran tu saja. Naik sikit, tuan-tuan, tuan. Naik sikit pengurusi, presiden. Naik lagi mungkin gelaran-gelaran yang lain, tuan-tuan. Tapi esok-esok di dalam alam pada mahsyar, semua gelaran ini tidak diguna pakai. Allah tak panggil pun gelaran sekian-sekian, tuan sekian-sekian. Allah tak guna pun gelaran itu. Inilah yang menunjukkan, yang membuktikan bahawa kita ini, tuan-tuan, bila masuk dalam alam kubur, sungguh kita meninggalkan segala apa yang ada di atas muka bumi. Duit pun tak ikut. Duit pencen kita agak-agak ikut, tuan-tuan. Ada tak bank dalam kubur nanti? Nak cucuk tiap bulan, tuan-tuan, tak ada. Kita nak kubur sebelah, panggil kita, tuan, ajak minum bagi-bagi. Ada agak-agak. Kita lepas ni pergi ngopi, pergi ngeteh, tuan-tuan. Masuk alam kubur, kubur sebelah ngajak. Mana kita pagi ni? Kadang, tuan-tuan, nak sembang pun tak mau. Nak ngajak minum, ngajak ngopi, tuan-tuan, tak dan. Kan kata tak dan, memang tak boleh. Memang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan, persiapan mula sekarang. Persiapan kita yang kita dah mulakan hari itu. Mungkin tahun lepas, 2 tahun lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, terus. Sampai bila? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buai sampai ke liang lahat. Mati baru kita berhenti beramal ibadah. Mati baru kita berhenti untuk kita menambahkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan, bila sebab
Bila sebut tentang akhir zaman, bila sebut tentang kematian, bila sebut tentang persiapan alam kubur, orang ramai tak kisah. Sebab benda tak nampak depan mata. Tapi kalau sembang makan pagi, makan tengah hari, nanti malam nak makan kedai mana, ini benda yang orang seronok nak sembang. Sebab benda nampak depan mata, benda rasa dengan mulut dan ada kesan pada perut. Hak ni seronok sembang. Semalam makan apa, pergi kedai ni menunya begini, menunya begitu, harganya murah. Hak ni seronok sembang. Beli kereta apa, tuan-tuan. Kereta ni best, kereta ni jimat minyak, kereta ni tekan laju, tekan sikit aja dah pergi laju. Hak ni seronok sembang. Sebab apa? Sebab benda nampak. Tapi syurga benda tak nampak. Perkara ghaibiat, perkara yang berada di dalam alam ghaib yang Allah belum lagi beri kita peluang untuk kita melihat bagaimana keadaan alam syurga, bagaimana suasana di dalam alam syurga. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah kata fi tahtahal anhar, adanya syurga nanti yang di bawahnya tahtahal anhar, adanya sungai-sungai. Nanti macam manalah rupa sungai dalam syurga, airnya sejuk ke tak sejuk. Kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan bahawa di syurga nanti sungainya, airnya putih seperti mana susu. Macam mana nak berenang kalau ada air warna putih macam susu? Kita nak jernih nampak ikan. Ikan apa nama? Kalau air di sungai, ikan macam kita nak jernih nampak ikan. Saya tak pandai nama ikan. Saya tahu ikan kembung. Ikan kembung, ikan pari, ikan sungai. Saya tak pandai. Ikan tengah ya. Ikan tengah, tuan-tuan. Nak jenis nampak. Antara kalau dah warna susu, mana nampak? Oh, rupanya itulah susu yang paling manis. Lebih manis daripada madu. Subhanallah. Tak terbayang kita. Macam mana air sungai boleh cedok minum terus. Kita hari ni air pahit masak dulu. Lepas masak minum pun tak sedap. Kena bubuh teh, kena bubuh kopi. Bubuh teh, kopi saja pun belum kek lagi. Kena bubuh gula sikit. Bubuh susu. Tuan-tuan ya. Pun tak power lagi. Kena tarik pula di atas. Letak cawan di bawah. Tarik pula kot ini. Esok nanti masuk syurga. Boleh minum air sungai itu lebih sedap daripada segala air yang ada di dunia ini. Itu yang akan kita nikmati di dalam alam syurga nanti. Tapi masalahnya nak masuk syurga mesti mati dulu, tuan-tuan. Ni yang tak doa ni. Nak mati pula dah. Mati ni takut pula tu. Tuan-tuan, saya ingat lagi masa Allahyarham bapa saudara saya meninggal. Pagi subuh meninggal. Jadi masa itu mak saudara saya telefon. Jadi saya pun khidmatlah bawakan van jenazah. Cuma sebelum nak pergi rumah mak saudara ni, saya kena minta izin dulu dari sekolah. Saya mengajar sekolah masa itu. Sekolah Indonesia sama dengan Ustaz Khairul masa tu. Jadi bawalah van tu ke sekolah. Tulislah van jenazah. Siap ada lampu, lilak-lilak warna kuning. Heboh satu sekolah. Siapa mati weh katanya. Rupanya saya datang tu sebab tak nak lah nanti naik kereta kemudian patah balik ambil van. Lambat. Jadi bawa siap-siap van ke sekolah. Risau budak-budak. Ustaz, siapa meninggal?
Cikgu-cikgu pun datang, Ustaz apa bawa van ni? Baru tengok van, dah risau lah. Tuan-tuan pernah tidur dalam van jenazah? Tak pernah rasanya. Tak pernah kita tidur dalam van jenazah. Tak ada pun, tuan-tuan. Kalau bagi peluang, tuan-tuan, malam ni siapa tidur dalam van jenazah, kita bagi RM100 seorang. Tak endaknya, tuan-tuan, orang tidur van jenazah. Itu baru van. Belum kubur. Kalau tidur di kubur, tuan-tuan, tak ada mau, tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah keadaan yang kita tidak bersedia untuk kita duduk di dalam alam kubur, untuk kita mati, tuan-tuan. Malah kadang-kadang wasiat kita pun bila nak mati tu, kalau dah tua, tuan-tuan, bila kita rasa kita dah sakit, tak lama dah aku ni, wasiat kita berkaitan apa, tuan-tuan? Wasiat kita kebanyakannya semua berkaitan dengan dunia. Ni duit ni sekian-sekian. Ni kereta ayah ni sekian. Ni rumah ni sekian. Ni tanah di sana sekian. Ni tanah di situ pula sekian. Semua wasiat kita berkaitan dengan dunia. Tuan-tuan, jarang kita wasiat. Kalau ayah mati nanti, bacakanlah doa, bacakanlah Al-Quran, bacalah sekian-sekian, sedekah duit ayah ni, sedekah ke masjid, sedekah ke surau, sedekah ke sekolah agama rakyat, sedekah ke anak yatim, sedekah ke sekian-sekian. Untuk akhirat. Ni cerita akhirat. Malah setengah, tuan-tuan, yang kita berfikir, tuan-tuan, macam suami kan. Kalau kita mati nanti bini kita kahwin lagi ke tidak? Agak-agak. Bini kita ni, tuan-tuan, kita dah mati. Jadi bini kita ni kahwin lain ke tidak? Serupa orang perempuan pun kalau nak mati ni, laki aku kahwin lagi ke tidak? Tuan-tuan, ada satu cerita yang saya rasa boleh ambil pengajaran. Walaupun cerita ni cerita zaman sekarang, dia bukan cerita zaman Nabi, bukan cerita zaman sahabat. Bila meninggal dunia, tuan-tuan, isteri nazak ketika itu, sakitlah kita kata. Maka isteri kata, bang, sebut pada suami, kalau apa nak kahwin-kahwinlah. Dia dah seronok dah, tapi tak dia setuju depan bini tengah sakit. Kalau nak kahwin-kahwinlah, lepas saya mati kahwinlah. Tapi kalau abang nak kahwin, biarlah tanah kubur saya kering. Maknanya bukanlah hari ni mati, esok nikah terus. Itu pesan bini. Tak apalah, tuan-tuan, tanam, dan takdir Allah Ta'ala meninggal dunia, tanam. Lepas 3 hari dia pergi kubur, basah lagi kubur. Bini pesan hari tu, wasiatkan nak kahwin, biar tanah kering, kuburnya kering. Lepas 3 hari pergi, basah lagi, baru lagi kot. Tak apalah, lepas seminggu pergi lagi, tak kering lagi. Nak kahwin tadi, tuan-tuan. Tak apalah, tuan-tuan, lepas 2 minggu, lepas sebulan, lepas 40 hari kita 3, 7, kemudian berapa ni? 3, 7, 40 ya? 21. 3, 7, 21, 40. Hari 40 pergi, basah lagi. Hari yang ke 3 bulan, tuan-tuan, pergi, basah lagi. Hujan ke pun, kita kata. Tuan-tuan, tak berapa lama, tuan-tuan, pergi, hala nak balik terserempak dengan adik ipar. Adik pada arwah isteri tadi. Dia datang. Ada kamu? Akak pesan, datang hari-hari, siramkan air, katanya. Patut tak kering-kering, katanya. Ada orang nyiram air. Bila nak kahwinnya, dia pesan siap dah.
Tak nak bagi suaminya kahwin lain, dah pesan siap dah. Tuan-tuan, banyak pesan kita, banyak wasiat kita berkaitan dengan dunia. Tu cerita kan, tu cerita, sekadar cerita, tuan-tuan. Cuma nak ceritanya bahawa banyak pesan kita, banyak wasiat kita ni berkaitan dengan dunia. Ni harta ayah dekat sini, ni tanah mak dekat sini ni. Ni pulangkan pada alung, pulangkan pada angah, pulangkan pada sekian. Tuan-tuan ya? Soal dunia, tuan-tuan. Walaupun kita dah mati, tapi kita masih lagi ada kaitan dengan dunia. Kita dah nak mati, pesanan kita masih lagi berkisar tentang dunia. Maka sebab itu tuan-tuan, persiapan kita ni perlu banyak. Persiapan kita ini perlu untuk ditambah, tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba tengok tajuk kita, tuan-tuan, yang kita sebutkan sebelum daripada ini, bagaimana Nabi Allah Ismail anaknya ramai. Berapa ramai anak Nabi Ismail? 12 orang anak Nabi Ismail. Ni tok Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah tok betul, tapi susur galurnya sampai kepada Nabi Ismail. Tuan-tuan, 12 orang anak Nabi Ismail, ramai. Dianya seorang aja. Nabi Ismail, tuan-tuan ya. Kenapa Sarah isteri pertama carikan isteri kedua untuk Nabi Ibrahim? Sebab Sarah ketika itu tidak mampu untuk beranak, tak mampu nak mengandung. Ajuzah, umurnya sudah tua, tuan-tuan. Itu yang carikan. Takdir Allah Ta'ala, dapatlah seorang. Siapa? Nabi Ismail. Hebat kuasa Allah, walaupun anaknya seorang, tapi cucunya 12. Tuan-tuan. Anak seorang Nabi Ismail, tapi cucunya Nabi Ismail ni anaknya 12 orang. Tuan-tuan, ni hebat. Tuan-tuan, Allah beri rezeki kat situ. Nabi Ibrahim tadi anaknya tak ramai, tapi ada pandangan, tuan-tuan, dengan Sarah dapat seorang lepas daripada kahwin dengan Hajar. Takdir Allah Ta'ala, saya dah cerita hari tu kan, dapat seorang Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Ibrahim ni, kalau tuan-tuan rujuk dalam tafsir surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim ni kahwin seorang lagi, namanya Qaturah. Isteri Nabi Ibrahim ni 3 dalam tafsir surah Al-Baqarah. 1 Sarah, minta maaf, betul, 1 Sarah, 2 Hajar, 3 Qaturah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut Qantura. Jadi dengan anak Qaturah ni lah yang ramai dan bertebaran di atas muka bumi ni. Qaturah ni ajar pada anaknya ikut macam ayah, pergi berdakwah, pergi sebarkan agama, pergi cerita tentang Allah, tuan-tuan ya. Maka bertebaranlah anak-anak Nabi Ibrahim. Serupa macam kisah Nabi Ismail ni, anaknya 12 orang, tuan-tuan, yang kita dah sebut nama seorang-seorang hari itu, tuan-tuan ya. Dan ketika itu, tuan-tuan, 12 orang ini membentuk 12 kabilah. Apa makna kabilah, tuan-tuan? Kaum. Tuan-tuan bayang, contoh Nabi Ismail tadi, 12 orang anak. Jadi kalau 12 orang ni kahwin, jadi berapa dah? Dah 24. Semua anak 12 ni kahwin, 12 kali 2, 24 orang. Tuan-tuan bayang, 24 orang ni beranak seorang satu. 12 tadi, seorang dapat satu. Kahwin, dapat satu anak. Dah berapa dah? Cikgu matematik, cameraman. 12 tadi dapat seorang anak. 12 campur 12, bini tadi 24 campur lagi 12, 36. Baru satu keluarga dah 36 orang.
Kalau 36 orang sarapan pagi, kita pagi ni macam mana agak tuan-tuan. 36 orang tuan-tuan. Tu kalau anak seorang. Kalau dua, 48. Kalau tiga, 60 tuan-tuan. Bayangkan sekali masak 60 orang. Makan tengah hari 60 orang. Makan malam 60 orang. Aja tumpuk tuan-tuan. Beras mahal pula sekarang ni. Jenuh tuan-tuan. Tuan-tuan nak ceritanya apa? Nak ceritanya itulah makna qabilah. Yang akhirnya qabilah inilah yang telah pun makin berkembang. Ramai orang duduk di Mekah. Asalnya berdua aja. Siapa? Maknya Hajar dengan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim datang kejap maklum dua bini masa itu. Sarah di Palestin, Hajar di Mekah. Kemudian baru kahwin dengan Khaturah. Tuan-tuan nak ceritanya apa? Nak ceritanya inilah hebat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya berdua, asalnya bertiga, tiba-tiba boleh jadi sampai 12 orang. 12 campur dengan 2 ni 14. Campur bapak ni ataupun si Tok ni tadi, Tok campur apa, dah jadi 12, 13, 14, 15 orang. Kemudian anak-anak ni pula membesar. Kahwin pula campur lagi tadi. Kalau seorang kahwin dengan seorang udah 24. Tu kalau seorang bininya. Kalau ngikut Tok tadi 3 bininya. Tentu saya selama ini saya ingat 2. Raya baru tahu 3 rupanya. Saya. Sebab saya pernah pergi rumah opah tiri tu di Kuala Lumpur. Pernah masa zaman kecil-kecil tu. Jadi kami ni keluarga isteri pertama ni pergi cari isteri kedua. Duk jauh di Kuala Lumpur, orang Buta Kiri je pun. Bininya orang Kuala Lumpur dengan main tuan-tuan. Tis orang Buta ni tuan-tuan. Tok saya orang Buta. Jadi raya baru ni kebetulan pergi rumah mak saudara yang sulung tuan-tuan. Panggilnya Mak Wa. Jadi sembang. Tersembanglah bab isteri nombor 2 Tok ni tadi. Ada anak seorang Makcik Ni, saya panggilnya Makcik Ni. Baik, alhamdulillah sampai sekarang masih berhubungan. Saya kahwin dia pun datang, tuan-tuan. Makcik Ni ni, tuan-tuan. Kemudian saya pun sembang dengan mak saudara ni, tak ada siapa ngikut arwah Tok. Anak tak ngikut. Tok saya dulu niaga padi, tuan-tuan. Ada yang ngikut bab niaga ni. Yang ngikutnya, anaknya mengikut 2 orang mengikut niaga. Anak yang sulung ngikut niaga putu pirin. Dan anak nombor 2 niaga masak-masak, kuih raya, catering. Ada ngikutnya. Tapi saya kata bab kahwin tak ada siapa ngikut, saya kata. Pada mak saudara ni. Sembang-sembang lah. Anak lelaki 2 orang je pun. Bapak saya dengan acik saya. 2. Tak ngikut. Setahu saya lah tak ngikut. Kalau ngikut, dia pun tak khabar, saya tak tahu tuan-tuan. Mana tahu bapak saya kok ada 2 tuan-tuan. Itu tak tahu tu. Setakat ni tak tahu. Kemudian saya sama lagi, cucu pun seorang tak ngikut. Bila sebut cucu ni, dia dah mula duduk tegak. Kamu jangan pandai-pandai katanya. Marah mak saudara ni. Pandai-pandai cakap orang parit, orang Buta ni. Cakap orang Kuala pandai-pandai. Kamu jangan pandai-pandai nak ngikut. Kamu jangan pandai-pandai nak ngikut. Tuan-tuan dia pun cerita begini begitu tuan-tuan ya. Jadi kita cari semangat nak ngikut sunnah Tok ni, jadi tak semangat pula dah nak ngikut sunnah Tok ni tuan-tuan. Tapi bila pagi ni subuh ni cerita pula Nabi Ibrahim, jadi semangat balik insya-Allah. Tuan-tuan saya tak tahulah ada semangat ke tidak. Yang penting semangat. Makcik dah nengok ke belakang tu, apa ustaz cerita lain tak ada. Dan payah juga kadang-kadang. Kita tidur, malam tadi tidur suami isteri lah. Tuan-tuan tidur, saya tidur. Bini mimpi kita kahwin. Ni mimpi, bukan cerita betul. Yang mimpinya bini.
Bila bangun, yang kena marahnya suami. Apa hai abang kahwin lagi dalam mimpi saya, tanya. Yang mimpi dia yang kena marah kita, kan. Padahal mimpi je pun. Mimpi pun kena marah, tuan-tuan. Bahaya. Lepas tu, tuan-tuan, lepas ini kalau kita mimpi, kita jangan cerita ke orang rumah. Bahaya. Itu dia mimpi, dia marah kita. Kalau kita mimpi, mahu terebannya apa, tuan-tuan ni. Bahaya, tuan-tuan ni. Minta maaf makcik. Baik, sambung. Kemudian, tuan-tuan, sumber kehidupan mereka ketika itu ialah berdagang. Dari negeri Yaman ke negeri Syam, kemudian pergi pula ke Mesir. Tuan-tuan, inilah kerja Nabi Ismail ni. Nabi Ismail ni, tuan-tuan, ni miskin. Asalnya miskin. Hanya bekerja sebagai pemotong kayu. Kisah kerja pemotong kayu ni, yang ikut di kalangan sahabatnya ialah Ali bin Abu Talib. Ali bin Abu Talib ini kerjanya pemotong kayu. Kemudian, tuan-tuan ni, rupanya ngikut Nabi Ismail. Nabi Ismail ni pun kerjanya pemotong kayu. Sebelum, tuan-tuan. Kemudian selepas daripada itu, Nabi Ismail berniaga, tuan-tuan. Yang berniaga ni pula siapa ikut? Nabi Muhammad ikut. Tuan-tuan, sebagai seorang peniaga. Sahabat Abu Bakar peniaga, Uthman bin Affan peniaga, Abdurrahman bin Auf peniaga, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah peniaga, tuan-tuan. Jadi, inilah antara kaedah mencari rezeki pada ketika itu. Malah, tuan-tuan, meniaganya bukan dekat-dekat. Macam kita contoh meniaga. Duduk kampung Melayu, buka gerai di kampung Melayu. Contohnya, buka kedai di kampung Melayu. Jauh sikit, mainan kopin. Contoh, sebenarnya. Haji kita, ya. Jadi, tuan-tuan, takat tu je lah. Rupanya orang dulu-dulu, tuan-tuan, berniaganya duduk di Mekah, berniaga di Yaman. Jauh, tuan-tuan, buka peta, Yaman hujung sekali. Kemudian pergi pula ke Syam. Syam ni mana? Palestin hari ni. Hari ni buka peta, tak adalah negara Syam. Palestin, Jordan, dan itulah dulunya Syam, tuan-tuan, ya. Syria, tuan-tuan, itulah dulu negaranya Syam, tuan-tuan. Kemudian rentas pula laut sampai ke Mesir, tuan-tuan. Nabi Musa, tempat Nabi Musa, bukit ataupun gunung Sinai, tuan-tuan. Pergi meniaga rentas laut. Naik apa dah dulu-dulu rentas lautnya. Macam kita zaman kita hari ni, tuan-tuan, ada kapal berenjin, tuan-tuan. Saya rentas Laut Merah tu, kalau nak pergi ke Mesir ni, tuan-tuan, rentas Laut Merah, laut yang Nabi Musa ketuk terbelah tu namanya Baharul Ahmar, Laut Merah. Panjang dari hujung sampai ke hujung, tuan-tuan. Merentas beberapa negara. Dulu saya pergi Mekah, tuan-tuan, daripada tempat saya belajar, naik kapal laut 16 jam. Tu kapal berenjin 16 jam. Jadi boleh kita bayang macam mana naik kapal berenjin pun 16 jam. Nabi Musa rentas jalan kaki, tuan-tuan. Berapa jam agak-agak? Jalan kaki. Naik kapal 16 jam dari Port Sudan ke Port Jeddah ketika itu. 16 jam. Kalau daripada Mesir, 3 hari 2 malam, tuan-tuan. Kawan-kawan daripada Mesir cerita, nak pergi Mekah, naik kapal 3 hari 2 malam. Saya yang 16 jam ni pun mula-mula duduk di atas, penyudah ni duduk tepi pintu tandas, tuan-tuan. Ni cerita betul, tuan-tuan. Mabuk. Muntah. Wah, kapten kita tak apalah, ni kapten kapal laut, tuan-tuan. Cameraman kita ni, dia tak apalah, dia biasa. Tuan-tuan ya. Saya, tuan-tuan, sampai duduk tepi tandas. Memang betul tepi tandas. Orang mari dalam masjid, saya cerita. Senang. Tolak je pintu, masuk tandas, muntah. Tolak je pintu, masuk tandas, muntah. Atau dah 5 minit sekali muntah, tuan-tuan. Tak terbayang kita macam mana lah orang dulu-dulu, tuan-tuan ya. Naik kapal laut. Hijrah sahabat. Cuba tengok sahabat hijrah. Rombongan yang pertama, ketuanya Ja'far bin Abu Talib. Pergi mana? Pergi Habasyah. Dari Mekah pergi Habasyah. Naik apa? Kapal laut lah, tuan-tuan. Kemudian rombongan kedua, ketuanya Uthman bin Affan. Sahabat menangkap menantu Nabi Rasulullah pun naik kapal. Tu dulu, tuan-tuan, kapal layar ikut angin.
Naik kapal zaman sekarang pun 16 jam. Kalau naik kapal zaman dulu, entah berapa hari sampai. Kita dulu-dulu ya, ada ke yang dan naik kapal pergi ke Mekah? Tak ada rasanya. Saudara saya, antara dia last batch ke second last, bukan macam tu lah. Naik kapal laut. Ferry, apa ke nama saya tak ingat. Bunga Raya. Ferry Bunga Raya, kapal Bunga Raya. Dia last. Tahun ke depannya dah naik kapal terbang lah. Saya tanya dia, hidup lagi saudara saya. Saya panggil dia cik. Dia kata, dulu naik kapal laut berapa lama sampai? Sebulan. Ikutlah gelombang, ribut ke apa ke. Memang cerita paling cepat boleh sampai 2-3 minggu. Kalau mungkin laut bergelora dan sebagainya, kena kona akut jalan lain ke dan sebagainya, mungkin sebulan. Pergi sebulan, balik sebulan, duduk sebulan, 3 bulan. Kita hari ni kalau pergi haji 45 hari je. Pergi 9 jam naik kapal terbang, elok, sedap, relax, tengok TV pula. Elok makan sedap orang hidang. Yes sir, coffee, tea katanya. Tanya pula nak kopi, nak teh katanya. Pergi haji, nengok cerita orang putih, bukan main haji dalam kapal terbang. Dia ada TV, ada filem-filem, ada nyanyi-nyanyi, tuan-tuan. Tuan-tuan nak ceritanya apa? Nak ceritanya bahawa senang, mari zaman kita ni senang. Nak semayang senang, masjid merata, surau ada, tuan-tuan. Kapet sedap, tuan-tuan. Sujud tak sakit dahi. Zaman dulu, tuan-tuan, Nabi buat Masjid Nabawi daripada pelepah tamar. Tiangnya daripada tiang-tiang dahan pokok-pokok tamar. Ada kapet? Ada kapet. Daun-daun tamar tu lah lapis. Sujud, sakit dahi, tuan-tuan. Saya pernah sujud atas tanah. Masa dia Mekah dulu penuh, tuan-tuan, semayang jemaat. Mayang atas jalan, sejadah tertinggal pula. Kham tu masa itu. Mayang sujud atas tu, panas, hangat, hijau, tuan-tuan. Panas dahi, sakit dahi, tuan-tuan. Bayang zaman Nabi, puluh tahun, tuan-tuan. Semayang. Marilah main kita senang. Kipas ada, aircon ada, kapet ada. Itu pun tak pergi lagi semayang. Itu pun tak pergi lagi surau masjid. Ini kita katakan pertambahan amalan, tuan-tuan ya. Kemudian tuan-tuan disebutkan bahawa kabilah-kabilah Nabi Ismail ni yang ramai ni 12 kabilah ni bertebaran di atas muka bumi, tuan-tuan. Ada yang dikenali dan ada yang pupus sedikit demi sedikit. Antara yang masih ada, tuan-tuan, ialah keturunan Nabit dan juga Qaidar. Tuan-tuan, daripada 12 orang ni, dua daripadanya ialah namanya Nabit. Ni yang sulung, tuan-tuan. Anak Nabi Ismail yang sulung namanya Nabit, tuan-tuan ya. Kemudian anak nombor 3 namanya Qaidar. Adapun anak-anak yang lain, bin Nalut, Abdail, Misyam, Misma', Duma' ni sudah tidak dikenali keturunannya di mana, tuan-tuan. Nabit dengan Qaidar ni keturunan mereka dikatakan masih ada. Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu, tuan-tuan. Orang boleh mengaku, betul tak betul, itu wallahu ta'ala alam, tuan-tuan ya. Dan ketika itu, tuan-tuan, ada pula keturunan ataupun kabilah Nubti ataupun Nabatan ataupun Nubah. Cakap Arabnya Nubah, cakap Melayunya Nubti, cakap orang putihnya Nabatan, tuan-tuan. Dalam ramai-ramai anak Nabi Ismail ni ada 2-3 orang yang berkulit gelap. Dia tak semua sama, tuan, macam anak kita lah, anak saya, tuan-tuan, 7. 5 daripadanya cerah ikut mak. 2 daripadanya gelap rupa saya, tuan-tuan. Dia tak sama, tuan-tuan. Perangai tak sama, cara tak sama, kulit tak sama. Ibu jari confirm tak sama. Kita semua tak sama ibu jari. Sebab tu kita kalau pergi mana-mana, dulu-dulu pakai apa? Apa nama? Stamp pad kan? Pakai stamp pad, cok. Buka buku bank kan?
Ingat lagi buka bencok. Sekarang dah ada mesin, tekan jadi mesin. Keluar di komputer. Tuan-tuan, tak ada siapa pun sama. Kita Malaysia, penduduk Malaysia 30 juta lebih kurang. Tanya, dalam 30 juta tu seorang pun tak ada sama cap jari. Campur pula dengan sahabat kita Indonesia 100 juta lebih, tuan-tuan. Seorang pun tak sama. Campur pula sahabat kita Thailand, campur pula sahabat kita Singapura, campur pula satu dunia ni. Seorang pun tak sama. Ni kuasa Allah. Hebat tak hebat kuasa Allah. Boleh buat cap jari semua lain-lain. Kalau kita, tuan-tuan, tak boleh buat. Kita buat lukis sebenarnya. Lukis pokok. Saya paling tak reti sekali melukis. Melukis tukang. Ketuk paku, bengkok paku. Tak reti saya tukang. Katalah kita lukis dan lukis pokok. 30 tahun lepas punya lukisan dengan sekarang punya lukisan. Sama je. Pokok apa? Bulat-bulat. Itulah pokok saya 30 tahun lepas. Sekarang kalau tuan-tuan suruh saya lukis, itulah juga pokoknya, tuan-tuan. Tak reti saya nak buat lain-lain. Itu pokok, tuan-tuan, yang kita lukis. Cuba tengok pokok di luar, tuan-tuan. Macam-macam jenis pokok. Ada pokok daunnya rendang, ada pokok daunnya hijau, ada pokok daunnya merah, ada pokok daunnya oranye, ada pokok daunnya kuning. Macam-macam di luar tempat masjid kita ni. Ada pokok daunnya begitu, ada pokok batangnya begini, macam-macam. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Muka kita mana sama? Ada orang kata ada sama muka, ya Allah. Dalam TV. Ada orang kata satu orang ni dia mukanya sama dengan 7 orang. Tak betul tak tidak, saya pun tak tahu. Setakat ni saya tak jumpa dah lagi. Yang 7, yang lagi 6 tu. Mana korang duduk di mana agak? Duduk di Afrika ke? Duduk di Amerika ke? Setakat ni belum jumpa lagi. Adalah orang kata, ada seorang kawan saya sekelas dengan saya dulu ke tempat, muka sama katanya. Bila saya tengok tak ada rupa. Dia pun tengok muka saya tak ada rupa katanya. Tapi Allah Ta'ala alam, kalau betul itu kuasa Allah. Tuan-tuan. Kalau betul. Kalau tak betul pun, tuan-tuan, muka kita mana sama masing-masing. Saya lain, tuan imam lain, tuan lain, semua lain-lain. Kembar pun ada bezanya, tuan-tuan. Nah, kalau kembar, beranak kembar. Tapi seorang-seorang ni dia mesti ada beza. Kalau tak kat muka, kat tangan, kalau tak kat tangan, kat kaki, kalau tak kat kaki, kat kepala, Allah tak alam, tapi mesti ada bezanya. Ini hebat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sambung. Tanya. Mereka telah membentuk kerajaan yang kuat sehingga kawasan yang berdekatan semua tunduk dengan mereka. Mereka menjadikan Batra sebagai ibu negeri. Tuan-tuan ya, dalam 12 orang anak Nabi Ismail ni, tuan-tuan, ada yang sudah membentuk kerajaan. Anaknya makin lama makin ramai, anak pula kahwin, cucu pula kahwin, makin lama makin tambah lagi, makin lama makin tambah. Dan orang lain pula, penduduk sekitar pula ikut dan sebagainya, maka boleh membentuk satu kerajaan. Tuan-tuan, cerita orang Nubti ni, tuan-tuan nak kenal orang Nubti ni senang. Kalau dulu-dulu ya, tuan-tuan pergi Mekah tahun 2001, 2002 tu masih ada lagi. Sebab saya pertama kali pergi tunaikan haji umur masa itu masih muda, tuan-tuan. Tahun 2000, 23 tahun yang lepas pergi haji. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Masa tu masih ada lagi. 2-3 tahun lepas itu pun saya pergi ada lagi. Tuan-tuan perasan tak dulu-dulu ada orang kalau di depan Kaabah tu dia ambil upah gendong orang tawaf. Dia macam ada 4 orang, dia akan bawa 4 orang tu, 1, 2 depan, 2 belakang. Macam apa ya? Nak panggil apa? Pedati, bukan pedati. Kandar tu kan. Pusing, 7 pusing. Dikatakan, tuan-tuan, mereka lah golongan keturunan Nubti. Keturunan kulit hitam, salah seorang daripada anak Nabi Ismail. Wallahu ta'ala alam.
Ada yang kata mereka ini keturunan Bilal bin Rabah yang datang daripada keturunan Habsyah. Tok nenek Bilal bin Rabah ni asal daripada Habsyah. Habsyah ni tuan-tuan memang benua Afrika. Orang yang berkulit gelap, hitam. Tuan-tuan ya. Allah Ta'ala alam, kita tak tahu tuan-tuan ya. Orang putih buat cerita tentang Nukti ni. Ada cerita, filem. Pelakonnya yang main Gusti tu, siapa nama? Yang main Gusti yang kenin kopi tu. Siapa nama Gusti? Tak layan Gusti pakcik. Ya benar. Nengok cerita Melayu je kau je. Betul ke tidak ni? Tu apa? The Rock. Tu yang kenin kopi ni. The Rock. Itulah pelakonnya. Apa nama tajuk cerita? Saya pun tak ingat tajuk ceritanya. Tuan-tuan, dalam cerita itu, The Rock ni tadi dikatakan dalam cerita tu lah. Dia ni orang Mesir, tuan-tuan ya. Dia lawan dengan Raja Petra di Jordan dalam cerita tu. Siapa yang bantu? Orang Nukti ni. Orang kulit gelap. Badan suar, betul-betul. Tuan ya. Dia ni bodybuilder lah zaman kita ni. Orang jenis main angkat berat. Tuan ya. Suar. Orang kulit hitam yang bantu. Orang putih buat cerita tentang Nukti ni. Dan memang disebut dalam cerita tu Nabatan. Ada ayat tu Nabatan. Orang Nukti, orang Nubah. Kita tak dapat cerita kopi itu. Kita kalau cerita kita cinta, kahwin lari, mak bapak tak bagi kahwin, kemudian lari, nikah siap, kemudian mak bapak orang kaya, kereta besar, rumah besar, ada swimming pool. Itulah cerita kita, duk pusing-pusing ni, tu je cerita kita. Cinta tak lepas. Tuan-tuan ya. Tapi orang putih boleh buat cerita tentang Nukti, tuan-tuan. Tentang Nabatan, tuan-tuan. Kita tengok satu lagi cerita. Tapi cerita ni jemu tengok. Saya tengok 3 kali baru habis. Cerita tentang wal asri, demi masa. Ada satu ayat tentang dalam Al-Quran menceritakan satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Itu satu hari di akhirat. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ayat lain tadilah wal asri, demi masa tadi. Orang putih buat cerita interstellar, tuan-tuan. Zaman kita, orang putih ni buat cerita tentang masa tadi, wal asri. Lebih kurang cerita, saya tak ingat siapa pelakonnya. Dia pergi ke planet lain. Saya tak ingat apa nama planetnya. Katalah tuan pergi ke Marikh lah katakan, ataupun ke Pluto. Kemudian dia mau pergi bertiga, angkasawan ni 3 orang. Seorang duduk di planet tu, 2 lagi pergi pula planet lain. Pergi terus ke planet lain. Pergi, elok tuan-tuan balik, kawan ni dah beruban muka, rambutnya. Kawan dia marah, kenapa kau mau pergi lama sangat? Aku nunggu 30 tahun dah katanya. Yang 2 ni lagi, baru 30 hari pergi. Wal asri, demi masa. Planet lain-lain kiraannya. Allah sebut dalam Al-Quran tu, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Oh, rupanya betul. Planet ni lain, tempohnya planet sana lain. Macam kita satu hari 24 jam ya. Mungkin ada planet lain satu hari 100 jam, 200 jam, ataupun satu hari mungkin seminit masa kita. Orang tak nak, kita tak tahu. Cuma cerita tu cerita, kawan ni pergi 30 hari, tapi yang nunggu ni dah 30 tahun. Berubah dia balik. Orang putih buat cerita. Ada dalam Al-Quran cerita tu. Kisah tentang wal asri, demi masa. Masa ni milik Allah. Siapa pun tak boleh lawan. Kita suruh jam berhenti, tak maunya. Cabut bateri, berhenti jam, betul. Tapi jam lain jalan juga. Masa milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak matahari, jangan muncul lagi. Nak tidur lagi, ya Allah, tak puas lagi tidur, ngantuk lagi, jangan keluar lagi matahari. Tak maunya. Matahari tetap akan keluar dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan ya, kisah inilah yang kita nak bersiap sedia, tuan. Kemudian tuan-tuan, sikit kita habiskan sikit, tuan ya. Surat 10.
kekuatan mereka tidak dapat ditewaskan, sehingga datangnya angkatan Rom yang berjaya mengalahkan mereka. Sayyid Sulaiman An-Nadawi menyatakan bahawa kajian yang mendalam telah merumuskan bahawa Raja-Raja Ghassan terdiri daripada kaum Aus dan juga Khazraj. Tuan-tuan, pernah dengar kan nama Aus Khazraj ni? Orang mana? Orang Madinah. Orang Aus Khazraj tu rupa-rupanya mereka ini ialah daripada Raja-Raja Ghassan. Keturunan diraja mereka ni orang Madinah. Kemudian ada pula daripada keturunan Nabi bin Ismail. Anak Nabi Ismail ini juga adalah salah seorang daripada keturunan Raja Ghassan. Tuan-tuan, rupanya ada anak Nabi Ismail jadi raja. Ini bukan lekeh orang, raja Arab ketika itu. Siapa? Anak Nabi Ismail. Sebab itu tuan-tuan, Nabi Muhammad ni dia sifat kepimpinannya daripada tok nenek lepas-lepas. Toknya Nabi Ismail, moyangnya Nabi Ibrahim, anak Nabi Ismail raja. Sebab tu sifat kepimpinan tu dah memang sedia ada. Darah yang mengalir itu darah pemimpin. Allah lantik pula jadi Nabi. Tuan-tuan, memang kepimpinan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti pada perenggan yang pertama. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan belajar pula selepas ini siapa yang duduk di Mekah, siapa yang tinggal di Mekah, tuan-tuan. Jadi dalam ramai-ramai tu 12 orang tu, siapa yang duduk di Mekah, siapa yang tinggal di Mekah, yang akhirnya melahirkan keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina, Allahumma aftah alaina, Allahumma aftah alaina. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quran-Mu, ya Allah. Untuk kami ini menerima segala sunnah-sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Untuk kami ini menerima dan memahami segala sirah perjuangan Nabi-Mu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qayyum Matin, ya Allah. Ya Tuhan kami, selamatkanlah sahabat-sahabat kami di Palestin, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Lindungilah anak-anak kecil, wanita, orang-orang perempuan yang tidak terlibat dalam peperangan, ya Allah. Bantulah juga sahabat-sahabat kami yang mempertahankan tanah air mereka, ya Allah, di Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami untuk kami membantu sahabat-sahabat kami di Palestin, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qayyum Matin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kifarah surah Al-Ansban. Allahumma wa bihamdika.